Datang dengan siapa tadi? Saya datang dengan kereta je. Oh, dengan kereta. Bawa sendiri ke kawan hantar? Bawa sendiri. Bawa sendiri. Okay. Pandai dah bawa kereta. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, selesa tak dengan keadaan sekarang? Alhamdulillah selesa. Ruangan pun selesa dan tak panas. Alhamdulillah lah. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu lah. Saya Siti Khalijah binti Bulkam, sebagai kaunselor Cik pada hari ni lah. Boleh tak Cik kenalkan diri Cik sedikit tentang latar belakang? Okey, nama saya Nufara Anis Jamaluddin. Boleh panggil Farah je. Okey, umur saya 22 tahun. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda di Universiti Utara Malaysia. Saya merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya asal daripada Kelantan. Saya ada 2 orang kakak dan 2 orang adik. Dan ayah saya merupakan pesara tentera dan ibu saya adalah suri rumah. Okey, akhirnya Farah anak ketiga lah. Daripada adik-beradik tu ada tengah. Ya. Okey, jadi saya boleh panggil Cik Farah? Betul. Okey, Cik Farah. Saya nak tanya, Cik Farah pernah ke hadiri mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Belum. Ini merupakan sesi pertama. Ini merupakan pengalaman pertama. Okey, pertama. Jadi apa yang membuatkan Cik Farah nak datang sini? Saya rasa macam saya nak berkongsi sesuatu dan pilihan untuk berjumpa kaunselor ni saya rasa merupakan pilihan terbaik untuk saya berkongsi cerita. Oh, jadinya Cik Farah sendirilah nak datang, bukan rujuk kawan-kawan bagi tahu ke apa? Bukan, dia daripada diri saya sendiri. Okey, Farah tahu tak apa yang dimaksudkan dengan kaunseling? Tidak. Boleh nak jelaskan tak? Okey, kaunseling ni merupakan proses di mana seseorang profesional, iaitu seorang kaunselor lah, membantu mendengar apa-apa perkongsian daripada klien tu lah dan membimbing klien tu untuk mendapat celik akal. Selain daripada itu, kaunselor dan klien juga sama-sama lah berbincang untuk mencari alternatif yang sesuai bagi mengatasi isu-isu atau apa-apalah yang untuk atasi perkara tersebut. Cik Farah faham? Okey, faham. Okey, saya juga nak jelaskan kat sini lah peranan saya sebagai kaunselor, di mana saya akan mendengar, saya akan memahami apa-apa perkongsian daripada Cik Farah lah, dan Cik Farah juga sebagai klien boleh berkongsi apa saja kepada saya. Tapi Cik Farah jangan risau dan jangan bimbang lah, sebabkan apa-apa yang Cik Farah cerita pada hari ini, apa yang Cik Farah kongsi, saya atau Cik Farah sendiri tidak boleh membawa perkara ini di luar lah, disebabkan kita terikat dengan akta kaunselor, di mana kita tidak boleh membawa cerita ini keluar, kecuali apa isu-isu atau perkongsian yang Cik Farah kongsi kepada saya memberi ancaman kepada diri Cik Farah kepada saya terpaksalah memberitahu pihak yang berwajib. Okey, saya juga nak beritahu yang tempoh sesi kita pada hari ini adalah selama 30 hingga 40 minit sahaja, tak lama. Dan bilangan sesi juga bergantung kepada apa-apa isu yang Cik Farah kongsikan lah. Okey, boleh saya tahu Cik Farah nak kongsikan apa yang saya hari ini? Okey, saya nak kongsikan cerita berkaitan dengan kawan lah. Jadi pasal kawan ya, maksud Cik Farah macam mana? Okey, saya nak kongsi tentang pengalaman saya lah berkaitan dengan kawan saya, di mana pengalaman ni memberikan kesan lah kepada hidup saya sampai sekarang. Oh, jadinya Cik Farah nak berkongsi tentang kawan lah dan mempunyai pengalaman dan menyebabkan perkara tersebut buat Cik Farah mengalami perubahan. Perubahan dari hidup saya sekarang. Okay, macam dulu saya seorang yang sangat bukan extrovert, tapi orang kata macam
tengah-tengah. Tak terlalu pendiam, tak terlalu extrovert. Tapi disebabkan pengalaman saya berkaitan dengan kawan ni, telah sedikit sebanyak mengubah kehidupan saya menjadi seorang yang extrovert. Lepas tu dia macam mana macam jadi seorang extrovert, tak suka untuk bergaul, bersosial sangat. So saya sekarang jadi macam kurang bergaul dan kurang kurang menerima kehadiran orang baru dalam hidup. Okey, jadi saya dapat lihat di sini Cik Farah mengalami situasi di mana Cik Farah ni rasa agak introvert apabila mengalami sesuatu pengalaman lah dengan kawan. Jadi boleh tak Cik Farah jelaskan sedikit pengalaman apa tu yang membuatkan Cik Farah berubah daripada yang biasa-biasa kepada seorang introvert? Okey, dia begini pengalaman saya sewaktu saya sekolah menengah. Okey, masa saya sekolah menengah, sebelum menengah atas, masa tu saya menengah bawah, saya seorang yang macam lebih kepada extrovert lah. Saya suka bergaul, saya suka bersosial dengan kawan-kawan saya suka buat kerja-kerja yang macam yang happy macam tu kan. Lepas tu benda ni mulai berubah sejak saya masuk di tingkatan 4, di mana saya ada seorang kawan baik. So kawan baik saya ni merupakan kawan dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, dan sampai masuk tingkatan 4 dan kita orang masuk kelas sama-sama. Kemudian saya sebenarnya kurang mahir dalam bidang pengiraan, dan saya lebih mahir kepada bidang hafal, bidang penulisan macam tu. Tapi disebabkan masa tu saya dan kawan baik saya tu hanya beberapa orang sahaja daripada kelas saya yang lepas boleh masuk ke kelas yang ada subjek mengira tu. So kawan baik saya ni dia macam dia tak masa tu dia tak bagi sangat lah untuk saya tu tukar kelas. Sebabnya dia macam dia takut dia keseorangan. Sebab masa tu dia tak ada kawan. Jadi saya je kawan baik dia. So saya pun macam okeylah, macam kesian juga kat dia lah. Kalau saya tukar kelas, dia akan jadi seorang-seorang macam tu kan. Lepas tu dia pun macam minta lah macam stay je dalam kelas tu teman dia. Sebab tu saya cakap lah yang saya tak pandai mengira macam tu. Sebab saya bukan otak kiri. Lepas tu dia berkata tak apa, duduk je, stay je dalam kelas tu. Kalau macam subjek-subjek yang berkaitan dengan mengira, dia akan tolong. Dia akan tolong. Dan saya macam dia kurang mahir subjek yang hafazan, hanya hafal-hafal tu kan, macam sejarah, BM. Jadi dia minta saya ajarkan subjek-subjek yang itu. Jadi kita orang macam saling melengkapi lah. Saya kurang saya kurang subjek ni, dia tolong saya. Kalau saya kurang subjek ni, kalau dia kurang subjek ni, saya tolong dia. Okay, so pada awal-awal tu semuanya macam smooth je. Macam okay, tolong kita orang belajar sekali gini-gini. Okay. Lepas tu bila masuk je dekat tingkatan 5, kat situ lah macam kita orang ada krisis sikit. Sebabnya dalam kelas tu dia ada kawan baik dia, bukan bekas, macam kawan baik dia masa dia sekolah tadika. Sebab dulu dia duduk lain. Jadi dekat tempat tu dia ada kawan baik dia lah masa sekolah tadika. Lepas tu dia pun pindah masa sekolah rendah. So saya jumpa dengan dia masa sekolah rendah. So masa tingkatan 5 tu
sebenarnya dia dan kawan baik dia tu dah sekelas daripada kat tempat lagi. Tapi kat tempat tu dia masih belum kata rapat dengan bekas kawan baik dia tu kan, yang lama tu. Sebab kawan baik dia yang lama tu dah ada geng sendiri. So saya tak tahu macam mana naik dia kat Tan 5, tiba-tiba dia rapat balik dengan kawan lama dia. Mungkin sebab kawan lama dia tu lebih pandai macam ni kan. So dia pergi duduk dengan kawan lama dia. So lepas dia pergi duduk dengan kawan lama dia tu, saya ni macam dipinggirkan. Okay, macam terbuang. Macam apa kata ni, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba dah terpinggir macam tu. Okay, so masa Tan 5 tu tiba-tiba macam dia orang pergi study sekali, study group sekali. Dia orang pergi macam-macam lah dia orang buat. Saya kawan baik saya tu macam tak ada pernah ajak saya. Tak ajak. Sedangkan kita orang kawan rapat, kawan baik. Dulu kita orang study sekali, tiba-tiba macam saya dapat tahu tu pun sebab tengok status. Ada kan status kat WhatsApp yang tengok dia orang study. So macam dekat sini saya rasa macam sedikit terkilan lah. Sebab kan kita selalu study sama-sama, tiba-tiba dia orang pergi study lain, tak ajak kita kan. So rasa macam yalah, tergurus lah hati kan. So macam okay, tak apa. Saya dulu seorang yang macam saya lebih pentingkan kawan saya. Saya seorang yang sangat pentingkan kawan saya. Mana saya tak macam suka untuk saya nak marah kawan ke, atau nak kalau dia buat apa-apa pun macam saya lebih memilih untuk diam. Sebab tak nak membesar-besarkan masalah. Dan saya pun macam tak nak kawan-kawan saya terbuli hati dengan saya ke, atau terasa hati dengan saya prefer untuk lebih diam lah. So masa tu dan dia macam study tak ajak. Lepas tu dia orang plan pergi mana-mana pun tak ajak. Lepas semua tu saya diam je. Saya tahu tapi saya diam macam nak elak daripada bergaduh lah. Saya diam je. Tapi sakit hati tu ada lah. Sakit hati macam sedih hati tu mestilah ada kan. Lepas tu banyaklah yang dia orang buat masa tu. Macam pergi pantai, pergi lepak, keluar, pergi shopping apa semua. Tak ajak kita. Kadang-kadang kawan saya tu dia macam dia orang plan nak pergi situ pergi sini. Dia orang bincang tepi saya je. Dia orang bincang tepi saya, tapi dia orang tak ada ajak pun. Okay, so saya macam kalau saya rasa kalau siapa-siapa di tempat saya pun mesti akan terasa hati kan. So dekat situ masa tu saya jadi macam down lah, sebab saya tak ada kawan nak study sama-sama. Sebab dalam kelas saya tu kebanyakan student ada geng sendiri. Kan tadi saya cakap yang daripada kelas saya yang lama hanya saya dengan dia je yang terpilih masuk kan. So bila dia tinggal macam tu, saya jadi keseorangan. Okay, saya jadi keseorangan. Saya nak, so macam sedikit sebanyak masa tu terjejaslah pelajaran saya. Dia membuatkan pelajaran saya tu terjejas. Sebab saya tak pandai mengira. Lepas tu kawan saya tu tinggal saya macam tu. Tu saya macam tak tahu nak study dengan siapa. Saya dah cuba tapi dia lain tau, sebab dia orang kan dah ada geng sendiri. So macam susah lah untuk nak tanya. Sebab dia orang punya level pandai mengira lain, kita tak pandai mengira sangat. Saya jadi macam susah lah untuk study, nak catch up apa semua tu kan. Okay. Lepas tu so saya sedih lah sebabnya kan masa dekat tempat sebelum masuk kelas tu, saya kan nak buka kelas, tapi kawan baik saya tu macam rayu, macam minta janganlah tukar, stay lah dengan dia, teman dia. Tapi last setiap Tan 5, saya yang ditinggalkan. Saya tak nak tukar sebab saya tak nak dia keseorangan dalam kelas tu. Tapi last
saya yang keseorangan, dia yang ada geng, saya yang keseorangan. So saya rasa macam penganiayaan jugalah dekat sini. Lepas tu ada je yang dia buat tu macam dia tak jaga hati kita. Dia buat je apa yang dia nak. Kadang tu sampai saya pernah lah macam terbaca macam dia ada tulis, dia ada mengadu pasal saya dekat seorang macam mengadu kenapa saya berdiam diri apa semua tu. Saya masih ada terbaca, tapi saya tak naklah besarkan hal tu. Saya tahu tapi saya buat tak tahu je masa tu sebab tak nak besarkan hal tu. Lepas tu so kan saya keseorangan kan. So bila exam tu memang saya out lah. Sebab saya tak faham kan yang subjek-subjek ni tu. Lepas tu saya tak ada kawan nak. Lepas tu kawan baik saya pun tinggal saya macam tu. Saya memang out lah sampai exam saya pun dah terjejas. So sepanjang study situ tu memang orang kata memang penuh dengan kesedihan lah. Sebab macam kena lebih selain daripada kena tinggal tu macam dipalau lah kawan-kawan. Sebab kawan lain kan dah ada geng, kita keseorangan. Macam nak rehat sekali pun macam tak dilayan apa semua. Lebih kurang macam dipalau masa tu. Sebab tu lah saya bertukar menjadi seorang yang pendiam macam diamkan diri tu. Sedih tu memang lah sedih. Lepas tu macam ada je yang batu api pun ada. Batu api pun ada. Masa tu lah saya kan bawa kenderaan pergi sekolah. Macam kawan saya ni selalu tumpang saya. Tapi dia macam jadi batu api. Kan saya kan ada krisis dengan kawan baik saya. So dia jadi batu api. Dia macam dia cakap kat kawan baik saya apa yang saya tak cakap. Dia pandai-pandai cakap. Lepas tu dekat saya pun dia buat macam tu. Dia cakap yang kawan baik saya ni cakap macam ni dekat saya. So macam dia nak melaga-lagakan lah. Saya pun macam tak sangka lah sebab dia selalu nak tumpang kita. Dia selalu macam depan-depan buat baik, belakang-belakang dia jadi batu api macam tu. Ada juga saya tengok yang dia buat status pasal saya, tapi saya macam saya tahu tapi saya buat tak tahu. So tapi stay lagi contact lah sampai sekarang. Tapi dia tak langsung minta maaf, dia tak rasa bersalah lah. Tapi saya macam buat tak tahu macam tu. So sebabkan pengalaman saya ni, saya jadi introvert dan saya jadi kurang nak bergaul dengan rakan-rakan. Macam orang kata lebih macam kurang meletakkan kepercayaan lah dekat rakan-rakan. Sebab kawan baik kita sendiri pun boleh sakitkan kita, apatah lagi kawan yang tak rapat yang kita. Sebab saya ni, kerana kawan baik saya dulu tu memang rapat lah. Kita orang study sekali, pernah tidur sekali. Saya pun macam jadi anak angkat Umi dia. Macam anak angkat lah. Umi dia dah anggap kita macam anak, dah macam anak sendiri. Sampai macam tu kita orang rapat. Dan memang family kenal lah. Family kenal macam tu. Tapi last dia yang sakitkan kita. So sebab tu lah saya jadi macam kurang lah nak menerima orang baru. Saya just macam tak meletakkan apa orang kata harapan kepada orang lain. Saya just bergantung pada diri saya sendiri. Dan saya macam kan dulu kan saya jenis terasa kalau kawan-kawan baik saya buat macam ni. So sekarang saya macam tak nak dah terasa. Sebab macam nak cakap ni, dulu kan saya pentingkan kawan. So sekarang ni saya macam malas dah nak kurangkan lah untuk pentingkan kawan. Saya rasa macam saya pentingkan diri saya dulu berbanding dengan kawan-kawan. Okey, jadi berdasarkan apa yang Cik Farah kongsikan lah pengalaman Cik ni, Cik Farah rasa sedih, rasa dipalau, disisihkan. Ialah sebab Cik Farah ada peluang untuk berpindah kelas, tapi kawan Cik Farah tu pula nak suruh duduk kelas sekali kan. Jadi bila Farah
Cik Farah berkorban untuk kelas sekali, walaupun Cik Farah tak berapa nak mahir dalam subjek-subjek tertentu. Tapi kawan Cik Farah pun macam berjanjilah nak belajar sama-sama. Tapi selepas daripada tu, dia jumpa balik kawan dia. Lepas tu dia abaikan Cik Farah lah kan. Memanglah agak memberi kesan kepada Cik Farah sendiri. Dengan apa yang saya lihat pun macam perkara-perkara benda ni tak sepatutnya berlaku lah, sebab kita dah berkorban untuk kawan kita kan. Jadi dia buat kita macam tu. Jadi saya nak tanya lah, berapa lama yang kan Cik Farah kan ada beritahu ya dia buat macam tu, macam ni di Palau. Jadi dalam proses kawan dengan dia tu still kawan ke masa tu? Dan Farah kan macam tak ada kawan lain, jadi memang kawan dengan dia walaupun rasa macam sakit hati ke, rasa disisihkan macam tu. Saya masa tu saya still kawan tapi tak bertegur sangat. Saya lebih jadi masa tu saya jadi macam lebih kata bersendirian lah, bergerak sendiri. Macam saya still kawan dengan dia tapi tak tegur sangat. Sebab kan dia kan dah buat macam-macam. So masa saya nak elakkan diri saya macam termarah dia. So lebih kata macam ni, lebih baik diam daripada bercakap. Sebab saya takut bila saya bercakap, saya macam saya jadi keluar perkataannya akan menggurus di hati dia. Sebab tu saya lebih pilih untuk diamkan diri. So macam dia pun happy dengan kawan-kawan dia. Dia kan create geng dengan kawan dia. Yang kawan dia siap create geng lagi. Apa tu orang kata, bina kumpulan sendiri. So macam tak apalah, asalkan dia happy dengan kawan dia. Tapi macam tu lah, saya jadi lebih pilih untuk diam diri lah daripada bercakap menggurusi hati kawan. Jadi saya lihat Cik Farah ni memang seorang yang bagus lah, mementingkan kawan. Walaupun kawan buat macam tu, jaga ketuturan. Lepas tu Cik Farah lebih untuk mendiamkan diri lah daripada berlaku perkara-perkara buruk antara hubungan Cik Farah dengan kawan Cik Farah lah. Dan pengalaman ni juga membuatkan Cik Farah ni jadi down, dan keputusan peperiksaan pun tak berapa nak okey kan, disebabkan study seorang. Kalau sebelum ni Cik Farah study dengan kawan baik tu. Okey, jadi dalam keadaan masa tu lah kan, Cik Farah memang teruskan hidup macam tu lah sampai habis sekolah. Sebab kan benda ni kan berlaku sewaktu tingkatan 5, nak dekat-dekat dengan exam. So maknanya saya saya jadi pendiam, bergerak solo tu sampai habis exam. Sebab kan krisis ni kan berlaku waktu tu nak dekat-dekat exam. Macam kawan baik saya tu, dia study group dengan geng-geng dia. Sebab geng-geng tu kan pandai subjek dia apa semua. So macam ni saya jadi sedih. Saya jadi pendiam sampai habis exam. Okey. Memang sampai habis exam. Lepas tu lepas habis SPM tu, saya dah macam berubah. Sebab lepas daripada kejadian lepas tu saya berubah. Saya jadi macam saya pendiam sampai sekarang. Jadi macam introvert lah, kurang nak bergaul dengan orang apa semua tu. Sampai sekarang lah kesan tu. Okey, Cik Farah ada kongsikan pengalaman Cik Farah, dan pengalaman yang berkaitan dengan kawan tu menyebabkan Cik Farah berubah sikap menjadi introvert. Okey, saya lihat dekat sini Cik Farah memang banyak rasa sedih lah berkaitan dengan pengalaman Cik Farah sendiri. Masa tu kan Cik Farah tak rasa kau macam nak ajak kawan baik itu berbincang, macam slow talk lah dengan dia. Macam Cik Farah rasa macam tersisih disebabkan perangai dia. Saya dulu masa saya tingkatan 5 tu, saya pernah ada usaha untuk meleraikan krisis ni lah. Maknanya saya pernah adalah ambil beberapa tindakan di mana saya cuba untuk meluahkan dekat dia. Tapi masa tu
saya saya luahkan sebab dia tanya saya apa yang macam dia ada tanya saya lah melalui WhatsApp kan, melalui chat. So saya ada cakap dekat dia macam ni, betul saya ada cakap lah yang macam tak elok lah dia buat macam ni. Saya pun macam, saya kan kawan dia juga. So masa tu apa yang dia cakap kat saya, dia cakap macam sepatutnya saya tak boleh rasa macam tu sebabnya tu kan kawan lama dia. Dia macam tak menerima apa yang kita luah. Dia cakap yang saya yang sepatutnya kena faham dia sebab tu kan kawan lama dia. So saya pun macam, bagi saya kan macam tak patut kot sebab dia cakap macam tu, yang tu kan kawan lama dia masa dia sekolah tadika. Macam dia lupa yang saya ni pun kawan kawan baik dia juga masa daripada sekolah rendah sampai dekat tan 5 apa semua. Jadi saya pun banyak ada dengan dia kan sebelum dia rapat balik dengan kawan baik dia. So macam bagi saya tak adil lah, macam not fair sebab dia macam macam mana nak cakap, yang dia nak saya faham dia ada kawan lama tapi dia tak peduli perasaan saya ni sebagai kawan baik dia juga masa sekolah rendah sampai dah sekolah menengah. So saya pun macam tak apalah kalau dah tu pilihan dia, asalkan dia gembira, saya macam okey lah, tak apalah, saya memilih untuk undur diri lah masa tu sebab saya tak nak tak nak macam nak berebut kawan ke apa semasa dia pilih yang tu. So kita pun undur diri lah, jaga hati sendiri. Okey, jadi macam Cik Farah pun dah cuba berbincangkan dengan kawan baik Cik Farah sendiri, bagi tahu perasaan Cik Farah, tapi disebabkan dapat feedback macam tu, dia belum meminta Cik Farah untuk memahami dia, sedangkan layanan dia tu perlulah adil dengan kedua-duanya. Kalau dapat tengok dekat sini juga, Cik Farah lah yang banyak habiskan masa dengan dia kan. Okey, pengalaman yang Cik Farah lalui ini kan memanglah memberi kesan kepada sikap Cik Farah sendiri. Jadi macam mana kehidupan Cik Farah sekarang ni? Kan Cik Farah kan masuk universiti, jadi kehidupan Cik Farah dengan kawan-kawan, adakah Cik Farah ada kawan ramai atau sedikit atau macam mana tu? Okay, kehidupan saya lepas pengalaman ni, pada awalnya memang saya betulkan menjadi seorang yang sangat pendiam. Lepas tu mungkin saya betulkan menjadi orang yang dia agak sombong, sedangkan saya tak sombong pun sebenarnya. Tapi sebab saya macam malas nak bergaul sangat dengan orang, saya jadi macam mungkinlah riak wajah saya tu dah betulkan menjadi seorang yang sombong. So macam kawan-kawan macam takut nak bergaul, nak dekat-dekat kita. Tapi sebenarnya saya okey je, cuma kata tak macam dulu. Dulu kan kita bersungguh-sungguh nak kawan dengan orang. Itu masa sekarang macam dah tak bersungguh lah sebab saya pernah menjadi orang yang sangat pentingkan kawan. So bila dah ada pengalaman macam tu, sakit macam tu, so saya berubahlah menjadi seorang yang lebih pentingkan perasaan sendirilah berbanding kawan. Sebab dulu kan saya pentingkan kawan, apa yang dia buat saya macam lebih pendam. So lepas pada tu saya jadi macam dah tak nak, macam bukan tak nak, dah kurangkan sikit untuk menjaga hati kawan. Macam saya lebih nak menjaga hati sendiri pula sebab kan saya kan dah sakit lama kan, macam nak healing tu pun lama. So mungkin masa tu tempoh saya healing lah, untuk healing. So saya macam lebih prefer untuk jaga hati sendiri. Saya kawan je dengan semua orang. Saya kawan je, tapi kalau macam meletakkan kepercayaan satu pada tu taklah macam dulu. Masa macam rapat sangat tu tak juga macam dulu. Dia orang kata dah kurang lah. Kalau ikut percentage tu, kalau dulu macam lebih kurang, tak ada percaya 100%, mungkin dalam tinggi dah juga 90 ke. Tapi sekarang dah jadi macam 70, 60 macam tu. Kurang dah semua. Lebih kepada nak jaga hati sendiri. So masa selain pada tu saya stay je kawan, saya stay je bergaul, tapi tak seperti dulu lah.
Tak seperti sebelum saya nak bertekad di pendiam tu. Dan kehidupan saya masa dekat universiti ni pun macam okey je. Ada je kawan ada je saya boleh lagi nak bergaul. Dan tapi tak macam sebelum masuk U lah. Kalau sebelum masuk U tu memang saya lebih kepada diri sendiri dan juga keluarga berbanding kawan-kawan. Okay, so tapi macam lama-lama saya cubalah untuk lebih terbuka dengan kawan-kawan. So macam kata proses tu tak boleh nak mengharapkan proses tu berlaku dengan cepat. So saya macam slow untuk bergaul balik dengan kawan-kawan, untuk menerima orang baru, sebab kita tak boleh nak elak benda tu kan. So tambah-tambah lagi kita masuk universiti, so kita memang akan jumpa dengan orang baru apa semua. So saya kena sesuaikan diri saya lah dengan tempat baru. So saya pun macam lebih slow cuba untuk bergaul dan untuk menerima orang baru lah. Tapi taklah macam dulu. Okey. Jadi kehidupan Cik Farah dekat universiti ni okey lah. Boleh bergaul walaupun mengalami banyak perubahan lah. Dari segi kepercayaan, dari segi rapat, tak berapa nak rapat sangat. Tapi still bergaul lah dengan semua orang, still berkawan. Tapi Cik Farah tak meletakkan harapan yang tinggi lah terhadap kawan tu. Memandangkan Cik Farah pernah mengalami permasalahan atau berlaku isu lah dengan kawan baik sendiri. Ia memanglah memberi kesan dekat Cik Farah sendiri. Mungkinlah dalam jangka masa yang panjang, Cik Farah juga nak percaya orang baru pun agak susah lah disebabkan pengalaman yang dialami oleh Cik Farah. Jadi saya macam lebih kepada berhati-hati lah. Berhati-hati sebab tak nak benda tu berulang lagi. Okey, kebanyakan saya dengar pengalaman daripada Cik Farah lah. Jadi saya nak tahulah apa yang sebenarnya Cik Farah inginkan dalam persahabatan sebenarnya. Okey, dalam persahabatan apa yang saya inginkan tentulah keikhlasan. Keikhlasan, tiada pengkhianatan, kata respect each other, dan common sense tu penting. Common sense tu penting, mana macam bila ada hubungan persahabatan tu perlulah ada common sense. Kita perlu, janganlah tunggu orang cakap macam ni baru kita nak sedar. Macam kita boleh fikir sendiri. Macam kita buat macam ni, orang tu rasa hati tak, ataupun apa yang kita buat tu akan mengurusi hati orang tak. So macam common sense tu penting lah juga kat sini. So pengkhianatan, kata hubungan tiada pengkhianatan tu pun sangat penting. Ayat dia tu lebih kepada jujur lah, ikhlas. Dan macam tak ada nak khianat kawan sendiri ke apa. Tapi itulah, dunia sekarang kan susah nak jumpa yang macam tu kan. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita lah orang yang paling buat hidup kita sakit. So macam kita tak boleh lari daripada benda tu. Memang sekarang realiti kita kena lebih berhati-hati lah. Okey, dari pengalaman Cik Farah sendiri lah kan, pengalaman tersebut membuatkan Cik Farah ni berubah menjadi seorang yang introvert, berseorangan. Jadi apa yang Cik Farah nak capai sebenarnya? Okey, apa yang saya nak capai adalah saya nak lebih terbuka lah untuk orang baru, untuk kata boleh bergaul lagi dengan orang baru yang berhadir dalam hidup saya. Saya pun macam tak nak lah macam kata terus terikat dengan pengalaman lepas. Okey, jadi dekat sini Cik Farah nak merubah sikap lah, orang kata daripada introvert nak kepada bersosial kembali, dan tak maulah pengalaman lepas tu membuatkan Cik Farah rasa terikat, rasa macam susah nak bergaul dengan orang lain, susah nak percaya kepada kawan-kawan yang baru jumpa. Jadi boleh saya tahulah di kehidupan universiti Cik Farah ni, Cik Farah, apa yang Cik Farah buat untuk menerima dan merubah sikap Cik Farah tu?
Okay, apa yang saya buat masa saya duduk di sepanjang saya duduk di universiti ni adalah saya melibatkan diri saya dengan kelab. Saya terlibat aktif dalam kelab di mana saya handle banyak program. Program ni, melalui program ni saya jadi lebih kata kenal dengan ramai orang, dengan ramai student dan orang kata dapat meluaskan perkenalan saya dengan orang-orang baru. Jadi Cik Farah nak ubah sikap Cik Farah dari introvert dan kembali kepada bersosial tu dengan join club, join program. Jadi dekat situ Cik Farah rasa apa yang Cik Farah buat tu adakah memberi kesan atau memberi kebaikan perubahan terhadap sikap Cik Farah? Ya, Alhamdulillah melalui penglibatan saya dalam kelab sedikit sebanyak telah membantu saya lah untuk mencapai kemajuan diri saya. Di mana saya macam lebih saya kata di mana saya boleh bergaul dengan orang, berkenal dengan orang lain. So memang melibatkan diri dengan kelab ni memberi kebaikan untuk diri saya. Okey, jadi Cik Farah rasa dengan cara yang Cik Farah join program, join kelab ni dapat membantu Cik Farah lah untuk lebih bersosial dan mendapat lebih ramai kawan. Jadi adakah Cik Farah nak lakukan perkara-perkara lain atau adalah cadangan yang Cik Farah nak buat untuk merubah sikap introvert Cik Farah tu dan lebih rapat lagi dengan kawan-kawan Cik Farah sendiri? Okay, saya rasa antara cara lain yang boleh saya buat adalah dengan melakukan aktiviti dengan kawan-kawan saya. Apabila waktu lapang saya boleh ajak kawan-kawan dan saya boleh juga suruh kawan-kawan saya ajak kawan-kawan dia lain. So dekat situ macam kita boleh bergaul lah kat situ. Okey, jadi Cik Farah nak lebihkan luang masa dengan kawan-kawan Cik Farah lah. Mungkinlah perkara itu perkara yang baik dan bila kita luang masa dengan kawan-kawan kita, hubungan kita pun akan jadi lebih erat, lebih rapat dan ia secara tak langsung juga mungkinlah merubahlah persepsi atau pengalaman Cik Farah sendiri akan boleh terima orang baru, boleh ada kawan baru dan percaya kepada kawan-kawan seperti Cik Farah lakukan seperti dulu lah. Jadi memandangkan masa kita pun dah tinggal beberapa minit lagi, saya nak tanya lah, ada apa-apa lagi ke yang Cik Farah nak kongsikan dengan saya? Okay, setakat ni tak ada dah. Okey, kalau macam tu saya nak membuat sedikit rumusan lah tentang apa yang kita bincangkan pada sesi kali ini. Okey, pada sesi kali ini Cik Farah ada menceritakan tentang kebaikannya, pengalaman Cik Farah lah, iaitu pengalaman berkaitan dengan kawan baik di mana Cik Farah mengalami rasa sedih, rasa terpalau, rasa bersendirian apabila Cik Farah telah berkorban dengan bersetuju untuk kelas sekali dan dah memang orang kata berpakat lah belajar sama-sama sebabkan ada subjek-subjek yang tak berapa nak faham, tak berapa nak fasih, tapi disebabkan datangnya kawan baik dia yang dulu daripada tadika menyebabkan segalanya berubah lah. Dia kembali kepada kawan baik dia dan mengabaikan Cik Farah sendiri. Jadi disebabkan pengalaman tu, Cik Farah berubah tingkah laku, berubah sikap menjadi seorang yang introvert dan suka bersendirian. Perkara ni memberi kesan kepada keputusan peperiksaan Cik Farah sendirilah. Dan setelah datang ke universiti, Cik Farah macam bergaul dengan semua orang tapi kadang tu dianggap sombong lah disebabkan Cik Farah sendiri rasa macam tak mahu dah, rasa nak mementingkan kawan, nak mementingkan diri sendiri pula selepas itu. Tapi Cik Farah nak capai macam nak kembali kepada kehidupan normal Cik Farah lah dengan tidak mahu bersendirian lagi. Dengan tu Cik Farah join kelab, join program untuk lebih ramai kawan-kawan. Dan dari segi apa yang Cik Farah cakap, perkara itu membantu Cik Farah lah mempunyai perubahan daripada introvert dan boleh bersosial sekarang ni. Jadi adalah Cik Farah kongsikan juga cadangan baru yang Cik ingin lakukan, iaitu dengan meluang masa dengan kawan-kawan. Dan dengan meluang masa tu mungkinlah boleh mengeratkan lagi hubungan dan benda-benda tu bolehlah merubah sikap Cik Farah daripada introvert kepada lebih kepada extrovert lah. Maksudnya boleh bergaul, boleh mendapatkan kembali kepercayaan dan mempunyai kawan baik seperti dulu. Okey.
Jadi saya nak tanya lah, apa perasaan Cik Farah selepas menghadiri sesi kaunseling pada hari ini? Ya, Alhamdulillah perasaan saya pada awal ini sangat nervous. Tapi Alhamdulillah semuanya macam berjalan dengan lancar dan saya perasa saya serah dan lega. Alhamdulillah Cik Farah lega. Jadi saya nak tanya lah, ada Cik Farah nak buat sesi seterusnya? Boleh kalau ada masa boleh buat sesi seterusnya. Okey, dari segi masa dan tempat kita akan confirmkan balik nanti lah mengikut kesesuaian masa Cik Farah sendiri. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi datang ke sesi kaunseling pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.